Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini seperti biasa kuliah duha mingguan diteruskan. Moga-moga sepanjang keberadaan kita di dalam majlis ini Allah terima sebagai amal soleh dan menjadi bekal untuk kita di akhirat nanti. Seperti biasa kita akan baca wirid terlebih dahulu. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan perlindungan kepada kita dan keluarga serta harta benda kita insya-Allah. Pagi ini bagi yang mengikuti kuliah duha mingguan boleh buka muka surat 73 wirid Syekh Abu Bakar bin Salim. Wirid Syekh Abu Bakar Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azimal sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kathiral jud, ya wasi'al ata, ya qafiyal lutf, ya jami'al sun', يا حليما لا يعجل. صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تذل لذلك أحلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مقيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وقبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد اهرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Muslimin muslimat mati sekalian, kita akan sambung bacaan tafsir Nur Ihsan muka surat 294. Pagi ini ada program muslimat ceramah Isra' dan Mi'raj, dan seperti biasa kuliah mingguan kuliah duha ini diteruskan dengan bacaan daripada kitab tafsir Nur Ihsan. InsyaAllah pengkuliah ataupun penceramah kedua akan disampaikan oleh penceramah jemputan
yang dijemput untuk ceramah solat Mi'raj, insya-Allah. Kita akan sambung pada ayat yang ke-65, ayat 64 surah Al-Hijr. Masih kisah Nabi Lut alaihi salam. Ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Dan kami bawa datang akan dikau dengan sebenar azab Tuhan engkau, dan bahawasa kami ini sebenar sekalian. Muslimin muslimat mati sekalian, beberapa orang malaikat yang datang menemui Nabi Ibrahim alaihi salam selepas menyampaikan berita gembira bahawa Nabi Ibrahim akan dikurniakan anak walaupun dalam usia yang telah pun lanjut. Dan apabila Nabi Ibrahim nampak jadi ragu dengan sebab hidangan yang disediakan, dihidang kepada tetamu, tidak disentuh walaupun sedikit, lalu Nabi Ibrahim bertanya, siapalah mereka sebenarnya? Rupa-rupanya para malaikat yang Allah utuskan untuk bawa berita gembira untuk Nabi Ibrahim, dan kedatangan mereka adalah untuk menuju ke tempat, ke kampung, perkampungan Nabi Lut sebenarnya. Nabi Lut alaihi salam adalah anak nakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Bila para malaikat ni berjumpa dengan Nabi Lut alaihi salam, pun dalam keadaan menyamak jadi manusia, dan rupa manusia malaikat adalah rupa yang cantik sebagaimana kita sebut dalam kuliah sebelum ini. Malaikat tak merupai muka macam kita. Muka macam kita tak laku. Muka segak-segak. Jibril alaihi salam jumpa Nabi Muhammad, kalau jumpa dalam rupa orang, dia selalu mai dalam rupa sahabat yang nama Dihyah Ibn Khulaifah Al-Kalbi. Rupa sahabat yang segak. Tapi sahabat tak perasan kata tu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat-malaikat yang Allah utuskan untuk pihabak kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut, terutama Nabi Lut, kisah yang kita nak sambung pagi ni, pun Nabi Lut tak perasan. Qala innakum qaumun munkarun. Kata Lut, kamu ini kaum yang diingkar, aku tiada kenal kamu. Nabi Lut pun tak kenal, kerana mai dalam rupa yang segak. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Kata mereka itu malaikat, tetapi kami datang akan dikau dengan barang yang ada mereka itu kaum engkau padanya syak, iaitu azab Allah. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Dan kami bawa datang akan dikau dengan sebenar azab Tuhan engkau, dan bahwasanya kami ini sebenar sekalian. Kami ini bawa cerita betul, bawa berita yang benar, iaitu daripada Allah Ta'ala, bahawa apa yang akan berlaku kepada kaum kau, iaitu akan diturunkan oleh Allah Ta'ala akan azab, adalah cerita yang benar, bukan tipu. Khususnya ayat yang ke-65, fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdhu haitsu tu'marun. Maka bawa berjalan olehmu dengan ahli engkau dengan sepotong daripada malam, dan ikut olehmu di belakang mereka itu, dan jangan berpaling daripada kamu itu seorang, dan pergi kamu kepada tempat yang disuruh, kepada tempat yang disuruh pergi, supaya tiada lihat bala besar yang turun. Maka berjalan Lut, dilipat Allah bumi sampai kepada Ibrahim di Syam. Ketika itu jua, maka tiada keluar sama-sama melainkan dua anak perempuannya sahaja. Malaikat bagi tahu kepada Nabi Lut, suruh bawa ahli keluarga dia untuk selamatkan diri daripada azab Allah yang akan turun. Bila ni? Buat keluar, pergi keluar daripada kampung waktu malam, ketika orang tengah tidur, ketika orang duduk tengah tidur. Biqit'in minal lail, keluar waktu malam. Wattabi' adbarahum,
dan ikut di belakang mereka. Nabi Lut, malaikat pesan bila berjalan dengan ahli keluarga mu duduk belakang, jangan duduk depan, supaya terjamin mereka takkan balik, takkan ada rasa simpati pasal mak mereka kena tinggal. Yang keluar ni hanyalah dengan 2 orang anak saja, bukan ramai pun. Nabi Lut dengan 2 orang anak perempuan dia. Wattabi' adbarahum, dan ikutlah di belakang mereka. Dan ni adalah apa yang Nabi SAW lakukan. Antara kebiasaan Nabi bila berjalan dengan sahabat, Nabi tak duduk depan, Nabi akan duduk di belakang. Dan ini adalah antara sifat tawaduk yang ada pada Nabi-Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Biasa orang besar ni dia duduk depan, jalan depan, orang duduk jaga kiri kanan, duduk kuat, tak bagi orang dekat, tak bagi orang salam dan sebagainya. Nabi Muhammad, Nabi berjalan di belakang. Pasal apa berjalan di belakang? Nabi sebut kepada para sahabat bagaimana para malaikat juga mengiringi perjalanan Nabi. Jadi Nabi nak bagi ruang kat malaikat yang ikut serta bersama dengan Nabi, sahabat berjalan di depan. Nabi juga disebutkan oleh ulama pasal apa Nabi berjalan di belakang. Kerana kalau ada di kalangan sahabat yang tercicir barang, boleh dikutip, diambil. Kalau ada sahabat yang lemah, yang tak larat, boleh ditolong untuk dipapah. Kalau ada sahabat dalam perjalanan cakap ataupun buat benda yang tak baik, Nabi duduk belakang, Nabi nampak, Nabi boleh tegur. Walaupun Nabi antara mukjizat baginda, walaupun duduk depan seperti jadi imam dalam sembahyang, tapi Nabi nampak di belakang apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ini adab, tuan-tuan. Jadi Nabi duduk di belakang supaya para malaikat boleh iringi baginda. Orang besar-besar naik kereta duduk belakang, tapi Datuk sebenarnya kamu kata orang besar-besar duduk belakang ni belah kiri pula, pasal kalau aksiden driver mati dulu. Driver kena dulu, lepas tu belah kiri pula. Belah kiri ni maknanya jauh sikit daripada kereta jalan sebelah. Kalau aksiden driver juga kena, hak belah kiri duduk belakang lambat sikit kot nak sampai. Tapi kalau sampai masa tak perayalah juga. Jadi wattabi' adbarum, ikut di belakang mereka, nak pasti tak ada yang tertinggal. Wala yaltafit minkum ahadun, jangan pandang belakang. Macam tajuk filem ni apa. Dalam Quran ada dah, Allah pesan pada malaikat, habaqkan Nabi Lut, wala yaltafit minkum ahadun, jangan pandang belakang seorang pun daripada kamu. Nabi Lut tak dibenarkan tengok ke belakang, anak-anak dia yang akan ikut dia pun tak dibenarkan untuk pandang ke belakang. Pasal apa? Satu, kata ulama, supaya tidak timbul simpati bila tengok azab diturunkan. Turun, tak ada siapa yang boleh belah kasihan dah. Yang kedua, supaya tidak berlaku trauma. Tak boleh, tak mau bagi terkesan dalam hati, dalam ingatan sampai hidup pun tak boleh nak tenang dah bila tengok apa yang berlaku kepada mak dan juga ahli keluarga, ahli kampung, orang kampung. Jangan pandang belakang. Jangan duk kelih. Benar-benar sebegitu hak yang boleh menyebabkan hidup kita terganggu. Jangan duk kenang, jangan duk sebut-sebut. Saya pernah berkongsi dalam kuliah duha ni juga. Dulu ni cerita di Arab ada satu rancangan agama, soal jawab agama. Syekh yang duk jawab dalam rancangan tu terima satu panggilan telefon, dan yang telefon tu seorang perempuan. Dia bagi tahu dia buat dosa yang terlalu besar. Dosa apa? Syekh tu tanya. Allah Maha Pengampun, Allah akan ampun besar mana sekalipun dosa yang buat. Dia kata dosa saya ni tak pernah orang buat. Dosa apa? Bila ditanya oleh Syekh, perempuan ni pun mengaku cerita dia kerja lama, kerja sebagai misi nurse, bahagian di bilik bersalin ni. Dia kata waktu dia kerja tu tak tahulah banyak mana dia buat kenat. Dia suka ubah anak, ubah nama ataupun mana ubah lah anak kawan ni, dia pergi ubah bagi jana anak kawan ni. Kerja dia saja. Waktu duk merah tu tak perasan kan, tak boleh nak cam. Kerja dia kenat, tak tahu banyak mana anak-anak yang dia ubah bagi jadi anak orang. Syekh tu dengar, Syekh tu punya marah kat dia. Allah tak akan ampun dosa lagi hentak minta ampun, minta maaf kat mak ayah, kat orang yang jadi mangsa, dan tukar balik mereka tu kepada mak ayah sebenarnya.
Tu dia tuan-tuan. Perempuan tu letak telefon. Duduk setahun, program tawar jawab agama tu berjalan macam biasa. Dan satu ketika seorang lelaki telefon kat Syekh tu, peringat Syekh tu. Syekh ingat tak ada seorang perempuan telefon kata dia dah meninggal dunia. Saya telefon Syekh dan semua pendengar apa yang berlaku kat kak saya. Bila kak saya meninggal dunia, kami bawa dia pi, jenazah dia bawa pi ke kubur. Tapi kami tak boleh buat turun dalam lubang kubur dia. Berat teramat sangat. Semua orang bergabung tenaga nak buat turun mayat dia turun dalam kubur, tak boleh buat turun. Tak boleh. Berat sungguh-sungguh. Hak angkat ni orang lelaki semua, tak boleh. Tiba-tiba dia kata, saya dengar satu bisikan di telinga saya, tinggalkan dia untuk kami. Tinggal dia untuk kami. Kami akan urus. Beredar dan jangan pandang belakang. Suara tu sebab pesan tu. Pi beredar, jangan pandang belakang. Dia pun habang kat adik-beradik kawan, jom. Kita tak boleh nak buat apa dah. Kita serah kat Allah. Dia kata mereka pun pakai akor dengan apa yang dia minta, keluar daripada kawasan kubur. Tapi dia orang terakhir, hati dia didesak, suruh beralih tengok apa yang berlaku kat jenazah kak dia. Bila dia beralih tengok-tengok jenazah kak dia tengah terbakar. Tengah terbakar. Dia kata, Syekh, saya tengok, saya cerita telefon ni untuk bagi tahu keadaan kak saya yang dia telah buat satu dosa yang amat besar. Tuan-tuan, jadi rupa-rupanya Nabi Lut dah dipesan jangan pandang belakang. Kita cerita about hantu ni, hantu jangan tahan belakang kan. Hantu dia main bukan ke belakang ya, ke depan pun dia main. Jangan pandang belakang. Wamdu haisu tu'marun, dan pilah ke tempat yang diperintahkan, iaitu pi ke tempat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat 66. Wa qadayna ilaihi dhalikal amru anna dabira haula'i maqtu'um musbihin. Dan kami wahyu kepadanya demikian itu kerjaan, bahawa belakang mereka itu putus waktu subuh, erti menghabisi mereka itu pada waktu subuh. Dibagi tahu kepada Nabi Lut, ketetapan telah pun Allah Ta'ala tetapkan bahawa bala tu akan turun mai berlaku pada waktu subuh. Mai waktu subuh. Tuan-tuan muslimin muslimat, dua waktu yang disebutkan kita kena jaga. Waktu subuh, waktu asar. Pasal apa kena jaga waktu ni? Pasal dua waktu ni waktu malaikat tukar shift. Malaikat turun waktu subuh, hak jaga daripada asar kemarin, dia akan naik waktu subuh hari ni. Hak turun waktu subuh tadi, dia akan naik tuan-tuan waktu asar nanti. Hak nak jaga waktu asar sampai pagi esok turun, depa shift depa sehari dua kali, pagi petang, waktu subuh dan waktu asar. Tuan-tuan, malaikat yang naik bila dia turun pagi, dia naik asar menghadap Allah Ta'ala. Allah akan tanya, walaupun Allah tu Maha mengetahui, tapi Allah nak tunjuk, nak habaq bagaimana apa yang dilakukan oleh seorang hamba diketahui dan dicatatkan oleh para malaikatnya. Malaikat ditanya oleh Allah Ta'ala, bagaimana keadaan hamba-hambaku waktu hampa tinggal, waktu hampa pergi dan waktu hampa tinggal mereka. Malaikat kata, waktu kami sampai mereka dalam keadaan tengah semayang. Waktu semayang bang, semayang subuh. Kami turun mai, mereka duduk tengah semayang subuh. Dan ketika kami meninggalkan mereka di waktu petang, waktu asar, mereka juga dalam keadaan bersemayang. Tuan-tuan, dua waktu ni ulama kata kena jaga. Tuan-tuan, semayang subuh dan semayang asar, kerana waktu tu waktu disaksikan oleh malaikat, dan malaikat akan lapor kepada Allah apa yang dibuat oleh para hambanya. Muslimin muslimat, dua waktu. Waktu subuh, waktu yang amat-amat perlu dijaga. Nak menguji iman seseorang, dia baik ataupun tidak di sudut keimanannya, dilihat pada waktu subuh. Dia jaga tak semayang subuh berjamaah? Dia jaga ke tak? Dinilai. Dan Nabi sebut, inna asqala salat berat sekali nak dilakukan oleh orang munafik, kata Nabi. Dan keimanan seseorang ditengok sembahyang subuh dan juga insya' secara berjamaah, perlu dijaga. Moga-moga Allah Ta'ala hindari kita daripada duk lena waktu ni.
Waktu subuh, waktu orang tidur. Waktu isyak, orang balik buat kerja. Balik kerja dalam keadaan penat. Kadang-kadang lepas maghrib tu dah tidur dah. Walaupun isyak, muslimat ada 2 waktu afdal. Semayang di awal waktu dan juga lewat malam. Dan Nabi selalu semayang isyak lewat malam. Sahabat tunggu. Tapi kalaulah tidur nak makruh hukumnya tidur lepas maghrib, kerana dibimbangi akan jadi terlalu lewat untuk sembahyang isyak. Tapi 2 sembahyang ni perlu dijaga. Sembahyang subuh, dalam ayat dalam surah Hud Allah Ta'ala sebut inna maw'idahumus subh alaysa subha biqarib, dan janji mereka terhadap mereka tu di waktu subuh. Makna bala akan turun di waktu subuh. Bukankah waktu subuh tu dah dekat? Muslimin muslimat, jadi lari keluar di waktu malam. Jangan sampai lewat bertemu subuh, kerana subuh tu akan mula operasi azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, moga-moga Allah Taala rahmati kita dengan jaga waktu subuh terutamanya. Pastikan rumah kita rumah yang bukan takat waktu subuh, bahkan sebelum subuh lagi dipelihara. 2 minggu lepas kita berkongsi amalan untuk jaga qiyamul lail yang paling ringkas dengan la ilaha illallah senapas itu. Tapi amalan-amalan lain yang perlu kita jaga, yang paling penting kata ulama ialah memastikan di siang hari tidak melakukan dosa. Dosalah yang akan memberatkan orang tu daripada dapat bangun melakukan qiyamul lail. Walaupun dia set dah di handphone pukul 4.30 pagi, pukul 5 pagi bunyi macam-macam lagu keluar, kan jam loceng pun letak, sembang habaq kat pantai, tepuk sebelum tidur habaq suruh gerak macam-macam, tapi tak boleh bangun. Pasal apa? Pasal dosa. Jaga bukan tak jaga, tapi jaga tutup handphone, tutup jam, kan. Lepas tu tidur balik. Pasal apa? Saya terbelenggu. Syaitan pula, kita maklumi hadis Nabi sebut, bila kita tidur dia lilit kita dengan 3 belitan, tiga lilitan. Dia belit kita. Kalau kita bangun, boleh bangun baru terjaga, baru terlepas 1 belit. Ada 2 belitan lagi ataupun lilitan lagi. 2 lagi belum tentu. Kalau dia bangun pergi bilik air, ambil wuduk, bersih diri, ambil wuduk, baru terlepas 2. Tak selamat lagi. Ada yang pergi masuk bilik air, ambil wuduk semua, duk sat tu sedap-sedap subuh, kan. Waktu pagi ni kita tak boleh kata tidur sat 5 minit. 5 minit kalau tidur tu kira habislah peluang, kan. 1 belitan lagi bila kita bangun boleh ambil, boleh bersembahyang, barulah terlepas daripada 3 lilitan itu. Jadi dia belit kita tiap-tiap malam, dan kita kena pastikan tak terbelenggu dengan benda-benda dengan dosa. Kita kena pastikan kita ada tenaga. Sebab tu antara kaedah, siapa-siapa yang teringin nak bangun qiyamul lail, maka dia usahakan tidur qailulah, tidur tengah hari sebelum zuhur, ataupun tak boleh sebelum zuhur, tidur lepas zuhur sat. Kalau dia tak boleh tidur qailulah ni, malam hari pastikan dia tidur awal supaya dia boleh bangun untuk melakukan qiyam. Dia tak boleh buat kerja berat di siang hari, berat terlalu letih. Dia tak boleh makan malam, benda-benda yang berat, untuk dia boleh bangun melakukan qiyamul lail. Kita sebut, ulama menyatakan, siapa yang boleh jaga sehari 40 rakaat sehari semalam, maka hidup dia akan berubah. 40 rakaat itu dengan 17 rakaat daripada 5 sembahyang fardu, campur dengan 11 rakaat qiyamul lail yang biasa Nabi lakukan, 28 rakaat, campur dengan sunat rawatib 12 rakaat yang biasa Nabi lakukan, iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat lepas sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, dan 2 rakaat lepas isyak. 12 rakaat ni campur jadi 40 rakaat. Ulama kata siapa-siapa yang melazimi paling kurang sehari 40 rakaat dalam hidup dia seharian, maka hidup dia akan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. 40 rakaat tuan-tuan, 17 rakaat solat fardu, 11 qiyamul lail biasa Nabi lakukan, dan juga 12 rakaat sunat rawatib yang muakkad yang Nabi akan buat. Kalau tak buat, Nabi akan qada. Muslimin muslimat mati sekalian. Seterusnya ayat yang ke-67. Wa jaa ahlul madinati yastabshirun, dan datang ahli negeri Sadum, suka sekalian mereka itu tak kala dikabar pada mereka itu
ada pada rumah Lut muda belia yang cantik, kerana tamak pada Lut, pada liwat, kerana tamak pada liwat dengan mereka itu, dan tiada ketahui muda belia itu malaikat datang hendak binasa mereka itu. Penduduk kota Sadum ni mai dalam keadaan gembira rumah Nabi Lut alaihi salam. Pasal apa mai dalam keadaan gembira? Mereka dapat maklumat, kata tetamu hak mai rumah Nabi Lut ni muda-muda, segak-segak. Macam mana mereka boleh tahu? Pasal isteri Nabi Lut sendiri jadi informernya, bagi tahu kata laki dia dapat tetamu segak-segak, dia kata kan, comel-comel semua. Puak jantan hak yang suka dengan kaum jenis ni, mereka pun mai terus rumah Nabi Lut. Mai tu mai nak minta supaya dia Nabi Lut serahkan budak belia ni kepada mereka. Jadi mai dalam keadaan gembira, pasal hak mai ni segak-segak, muda-muda lagi, yastabshirun, dalam keadaan seronok. Nak cerita Ahlul Madinah ni bukan mai seorang ni cerita ni satu kampung ataupun satu daerah, satu negeri ni perangai macam tu tuan-tuan. Semua perangai macam tu, suka ke kaum senih, mai dalam keadaan gembira, ramai-ramai rumah Nabi Lut untuk minta dia serahkan tetamu ni bukan seorang dua, lebih daripada dua malaikat yang mai ni. Ayat 68, qala inna haula'i dhaifi fala tafdhahun. Nabi Lut kata, dia dalam kitab kita tu dia sambung, sebenarnya wattaqullah tu ayat 69. Kata Lut bahawa mereka itu jamuan aku, maka jangan kamu keji aku dan takut oleh itu masuk ayat 69. Nabi Lut kata kepada orang kampung dia, qala inna haula'i dhaifi, depa ni tetamu aku fala tafdhun, hampa jangan duk buat malu. Dhaifi, depa ni tetamu aku, kena rai, kena hormatilah, ni tetamu aku, jangan buat kerja tak senonoh. Tamu aku pun hampa nak langgak juga, hampa nak buat benda tak senonoh juga. Hormatlah kat aku, kalau tak mau hormat kat aku, ni tetamu aku ni. Tetamu tuan-tuan biasanya perlu dia hormati kan. Orang dulu jaga kan, kalau penyamun zaman dululah, kalau penyamun hebat-hebat jenis panglima ni, disebutkan kalau mereka nak pi rumah siapa-siapa pi curi rompak, mereka hantar wakil pihak kat tua rumah, malam ni ataupun malam esok kami nak pi curi. Gentleman betul pihak tu tu. Tapi tua rumah dia tak abang kat siapa, nak upah panggil panglima ke penjaga dak, pasal dia tahu hak nak main ni geng-geng lagi sakan. Lagi sakan. Dia pemain tu buka pintulah jawab dia. Kan? Depa ambil semua, tak boleh nak lawan dah. Tak lawan. Tapi ada cerita orang hebat, orang alim dulu, depa tu tak kenal kata tok guru, depa pi nak curi. Tok guru kata tak apalah, nak curi nak rompak, aku hampa ni tetamu aku, kena makan dulu. Kena makan dulu. Tuan-tuan, bila dihidangkan, hidang nasi lauk dengan ulam. Ulam tu bukan pucuk paku, daun jangguih apa dah. Yang jadi ulam tu paku besi. Paku bak rumah. Tu ulam. Penyamun ni tengok, apa buat paku ni pasal apa? Biasa ada ulam, tak ada ulam. Tok guru tu makan, dia cedok kuah, cedok lain apa semua, ambil paku tu dia buat ulam, pepak macam tu je. Penyamun tengok tu, dia sakan daripada kami. Nak makan tak lepas pi dah. Kan, salam balik macam tu lah. Tak berani. Paku besar, saya pun anak jari pun dia buat ulam je. Kalau dia terbiang lagi jenuh. Di Indonesia saya ingat apa, Kiai Dimyati, meninggal dah Kiai, anak dia pun hebat dah, masih ada. Kiai Dimyati ni dia orang amanah percaya, orang kampung ni mana simpan duit kat dia jadi bank. Depa tak pergi simpan di bank, pergi mai simpan rumah tok Kiai, tok guru. Tok guru ni simpan duit ni tak tahu dalam rumah banyak mana, pencuri tahu. Pencuri mai sebelum subuh nak curi, dia persilah tak apa masuk lah. Aku kena buat kerja aku biasa pagi-pagi aku kena pergi sembahyang subuh di masjid. Hampa nak main curi, hampa masuk lah, tak ada masalah. Aku nak pergi main. Ya. Dia kata dia pula tu, laci tu. Hak tu aku nak abang, laci tu jangan buka. Tu duit amanah orang nak pergi haji apa semua, jangan ambil. Hak tu orang nak pergi haji. Hak lain apa nak ambil lah, khoset lah tak mana pun, hak aku.
Aku benarkan. Hak tu laci tu jangan. Tu duit orang nak pergi haji. Depa kata tak apalah. Tuan-tuan, dia balik daripada masjid, depa duduk kira duit tak habis. Kan? Dia jamu teh apa semua. Dia kata kira bagi cukup-cukup ni bagi betul-betul. Dia kata lepas tu dia keluar nak pergi sembahyang duha di masjid, apa tak apalah, perkira habis. Tuan-tuan sampai ke Zuhur simpan kira tak habis. Akhirnya penyamun 3 orang ni duduk perasan, kita ni rasanya terkena dah ni. Kan kira tak habis-habis duit ni duk kuih ada ni, kita ni silap rumah ni. Ni rumah tok guru ni. Tok guru tu tuan nak ajak depa, akhirnya keluar rumah minta maaf tok guru, tok kes minta maaf. Depa kira tak habis-habis tuan-tuan. Tok guru tu jamu makan pagi, bagi ayak apa semua. Balik macam tu je. Pasal apa? Kemas lagi. Apa yang dia dapat. Jadi jangan, ni tetamu aku, jangan buat nayah. Jangan duk buat tak tahuan. Ni muliakanlah tetamu aku. Tetamu tuan-tuan perlu untuk dihormati. Kalau penyamun, pencuri di negara Arab dulu, zaman khalifah dulu, muslimat, dia ada piagam, dia ada perlembagaan ataupun dustur penyamun. Depa senaraikan penyamun, pencuri ni depa tak boleh kacau sekian orang. Curi rumah sekian, rumah tok guru tak boleh, rumah janda tak boleh, rumah ada anak yatim tak boleh, orang miskin tak boleh. Kalau masuk rumah orang kaya, benda apa boleh ambil, benda apa tak boleh ambil. Peraturan ni wajib dipegang dan diamalkan oleh pencuri zaman tu. Dan ketua penyamun bila dia nak mati, dia akan wasiat kepada pengganti dia, ingat, pegang betul-betul perjanjian kita ni, dustur ataupun perlembagaan kita. Jangan curi rumah orang miskin, jangan curi rumah janda, jangan curi rumah anak yatim, jangan curi orang miskin. Tu dia dipesan macam tu. Kira pencuri beriman lah tu. Pesan macam tu. Pasal apa? Meraihkan. Depa ni tetamu aku, fala tafdahun, jangan buat malu lah, jangan duk buat malu. Ayat 69, wattaqullah wala tukhzun. Kata Nabi Lut, dan kata Nabi Lut lagi, takut oleh kamu Allah, dan jangan kamu perbuat duka cita aku pada mereka. Takutlah kan Allah Ta'ala, bertakwalah kepada Allah, jangan buat aku jadi terhina. Jadi Nabi Lut pesan jangan duk buat macam tu. Takutlah ke Allah Ta'ala, jangan buat benda-benda yang menyebabkan rasa terhina nanti. Nabi Lut pesan, kerana mereka ni tak pedulilah, tak ada rasa malu dah. Betul lah tuan-tuan muslimat, Nabi sebut, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, bila kamu dah tak malu, ikutlah nak buat apa pun. Nabi sebut. Dan ni kalam para anbiya juga, kata Nabi. Tak ada malu, dia tak kira apa dah. Dia tak kira siapa tu imam pun dia tak malu dah. Kat mak ayah dia, kat pak menakan, kat orang kampung, siapa pun kalau dah tak malu, dia tak rasa apa-apa dah. Dia buat benda bukan takat dosa, bahkan sampai menyebabkan maruah dia hilang pun dia tak rasa malu. Ni orang duk heboh cerita, kata ada orang Melayu kita yang buat video lucah jual, lepas tu tanpa rasa malu, kan dia tak ada tudung muka dia, orang panggil buat temu ramah lagi, duk gelak-gelak pula. Dah orang Melayu kita ni sampai terah tu, budak-budak perempuan yang terlibat walaupun ditangkap, tapi cerita tu masyarakat yang ada dalam negara kita ni tak ada dah rasa malu. Bila tak malu, dia akan sanggup buat walaupun berdosa, walaupun menjatuhkan maruah dia. Dia kira maruah dia boleh jatuh, maruah mak ayah dia tak peduli dah. Jadi ni sifat yang penting, bukan kat orang perempuan je, orang lelaki pun perlu ada sifat malu. Nabi Muhammad lebih pemalu daripada orang perempuan. Sahabat-sahabat kata, kami tahu, kata Nabi ni malu bila tengok muka baginda berubah merah. Tahu kata baginda tu malu. Nabi lebih pemalu daripada anak dara. Lah ni orang cerita, kalau pergi meresik anak dara, dulu meresik anak dara tu tak nampak muka, duduk dapur, duduk bilik. Lah ni dia main sembang pula duduk dengan orang meresik. Kan mak dia duduk putih tak faham-faham. Kan
Dulu rumah dulu tinggi sesuai lah, mandu hutan banyak, binatang buah banyak. Lah ni tak, korang dah buat rumah bawah. Dulu rumah kayu tinggi, orang duduk sembang di bawah, tetamu di bawah sembang, dia tak dengar tu lantai merembat, orang duduk berjalan tak. Pasal apa? Tertibnya nu anak dara, orang anak-anak duduk sembang, duduk berjalan atas kan. Kalau bunyi pun sikit sangat. Lah ni rumah bawah, kalau buat rumah 2 tingkat pun, atas sembang duduk berjalan, atas rumah batu, macam nak luruh lantai atas. Beza orang dulu dengan orang dah ni. Pasal apa ni? Pasal malu. Jadi sifat-sifat ni makin berkurang. Makin berkurang. Tak ada malu. Hak dalam Facebook, cara Facebook, hak di luar, cara di luar. Nabi Nuh kata jangan buat malu lah dengan benda-benda tak senonoh macam tu. Khususnya ayat yang ke-70. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Kata mereka itu kaum Lut, bukankah kami tegah engkau daripada segala alam ini, jangan engkau jamu mereka itu. Maksudnya ulama kata maksud kata-kata kaum Nabi Lut ni kat Nabi Lut, kami dah halang dah, habaq dah sebelum nikahan. Kalau jangan duk sembunyilah kalau ada orang mai. Maksudnya macam tu. Jangan duk buat bila mai orang jamu sengat-sengat tak mau bagi kami tahu, jangan. Depa ni jenis tepikan orang sungguh-sungguh sampai dalam rumah depa jaga, depa ambil tahu. Tapi ambil tahu tu untuk buat maksiat. Depa katakan benda ni kami habaq dah sebelum ni, tak boleh berahsia. Kalau ada orang luar mai, tetamu mai, kena habaq. Ni duk rahsia. Itu yang kami mai ni. Ayat 71. Qala haula ibanati in kuntum fa'ilin. Nabi Lut menyebut, kata Nabi Lut, mereka itu segenap anak perempuan aku, jika ada kamu perbuat sekalian syahwat kamu dengan kamu nikahkan. Nabi Lut kata, hampa kalau hampa bernafsu sangat-sangat tu anak-anak perempuan aku, nikahlah dengan anak-anak perempuan aku. Maksudnya bukan maksud bagi percuma macam tu, mana nikahlah. Jangan duk buat benda tak senonoh, suka laki sama laki, perempuan sama perempuan, jangan. Tu anak-anakku. Ulama kata banati ni bukan hanya anak Nabi Lut, tapi sekali dengan anak-anak orang lain, anak-anak perempuan orang lain. Anak-anak orang perempuan, anak-anak perempuan yang dah boleh kahwin dah, banyak dalam kampung, dalam daerah ni, kahwinlah. Jangan duk buat benda tak senonoh dengan mendatangi kaum sejenis. Nabi Lut sampai buat tawaran macam tu, tapi mereka tuan-tuan lagi sakan buat benda yang tak baik tu. Nabi Lut sampai buat tawaran nak bagi anak dengan cara yang terhormat. Makna dia kembali kepada fitrah lah. Laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki. Jadi benda ni benda fitrah. Kalau anak laki tiba-tiba dia habaq kata dia nak kahwin, kan, dan umur dia memang boleh kahwin dah, mak ayah kata hang ni galak. Kalau dia galak, dia habaq nak menikah, alhamdulillah, mak ayah kena bersyukur pasal dia habaq dan nak nikah. Hak patut mak ayah bimbang ni umur 40 tak pernah sebut nikah. Hak tu patut. Ataupun tiba-tiba lepas daripada tingkatan 3 habaq nak nikah. Tu kacau. Kacau. Ni dia dah kira habis mengaji, ataupun mengaji pun hujung-hujung, ataupun dah kerja, habaq kata dia ada calon dia nak menikah. Alhamdulillah diterbuka. Makna fitrah tu ada kat dia. Yang patut dibimbangi bila anak tu tak mau menikah. Takut tuan-tuan, anak-anak kita, tuan-tuan harap anak-anak kita ni jadi elok duduk di asrama. Tapi duduk asrama, mak ayah kena pantau. Walaupun duduk asrama, warden di asrama duduk pantau. Pasal apa? Bila duduk asrama ni, kadang-kadang dia terdedah dengan benda-benda yang tak baik. Dengan sebab itulah orang lelaki tak boleh tidur satu selimut. Tak boleh. Pasal apa? Untuk menghalang daripada benda-benda tak baik itu, walaupun kau sejenis. Tuan-tuan, dalam mazhab kita, ulama dalam mazhab Imam Syafi'i kebanyakan yang menyatakan bahawa haram. Ni cerita Amrod. Amrod ni budak lelaki yang tak ada misai, tak ada janggut, kulit licin. Depa tu lebih menyebabkan orang lelaki bernafsu. Dia sebut Amrod, budak comel. Bahaya daripada perempuan lagi. Kan? Ada ulama tuan-tuan bila tengah mengajar, tiba-tiba
Amrod ni, jenis budak comel ni, tuan-tuan masuk, dia berhenti tutup tulis kitab, tak mau mengajar. Ada tuan-tuan dicerita, saya ingat Syekh Nurdin sebut dulu, dia ada ulama yang tengah mengajar, tiba-tiba Amrod main masuk jumpa dia. Masuk, buka tuan-tuan, buka, tutup ni muka, tunjuk muka dia. Ulama tu tak mau pandang, tunduk. Tapi dia nak uji Syekh tu angkat muka dia tuan-tuan, luruh ni. Luruh isi Amrod tu daripada tengkorak dia. Pasal apa? Pasal fitnah Amrod ni bahaya. Jadi jenis tu duk ada. Kalau dia anak lelaki suka masak, tak apa lagi, macam Khairul Amin tu. Pokok boleh jadi kaya macam Khairul Amin kan. Ni bukan kakak masak tengok air. Kuih lembut pakai pun macam lain dah. Alat solid pun alat perempuan pun duk kuih beli ni. Ni lain dah ni. Kan bahaya, kena perhati. Jadi Nabi Lut alaihi salam tuan-tuan sampai buat tawaran anak dia untuk hindar mereka daripada melakukan kejahatan. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan dengan izin Allah ayat yang ke-72, bagaimana bala tu turun dan tempat kejadian ni boleh ditengok di Jordan sekarang yang dikenali sebagai Laut Mati ataupun Laut Mati lah. Masin, tempat ayat laut paling masin dalam masin dunia ni di Laut Mati tu lah. 240 kali ganda daripada masin ayat laut biasa. Tak ada binatang hidup pasal terlalu masin, dan boleh pergi berenang. Hak tak erti berenang pun boleh berenang pasal takkan tenggelam, terapung je. Kalau tak erti berenang kot kok makcik-makcik ada orang lama ni kot tak larat nak berenang, tapi terengi nak terapung atas ayat. Pilot mati duduk terapung memang tak tenggelam. Tapi tempat macam tu tak boleh pergi berkelah patutnya. Ada yang kata haram, ada yang kata makruh, macam-macam. Dan patut untuk diambil sebagai iktibar bagaimana Allah menghukum orang-orang yang ingkar terhadap perintahnya dan melawan apa yang dibawa oleh para anbiya kepada mereka. Wallahu alam. InsyaAllah ada ceramah esok Mi'raj disambung lagi. Mari sama-sama kita pilih dengan sedikit doa dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan surat Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma farij an ummati Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.